Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Sadaqallahul Azim, surah Fatir ayat 29 dan 30. Muslimat hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Insya-Allah ruang kesempatan yang ada pada tengah hari ini, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sikit sebanyak tentang hadis-hadis berhubung kelebihan membaca dan beramal dengan Al-Quranul Karim. Oleh kerana kita berada di bulan Ramadan, bulan nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Para ulama terdahulu bila masuk sahaja bulan Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quranul Karim. Siang malam mereka sentiasa dengan Al-Quranul Karim. Diriwayatkan Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan dia mengkhatam Al-Quran sebanyak 2 kali sehari. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Maknanya sebulan sebanyak 60 kali khatam Al-Quran. Ayat yang dibaca tadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3 perniagaan yang tidak rugi. 3 perniagaan yang sentiasa mendapat keuntungan. Yang pertama, allazina yatluna kitab Allah, orang yang sentiasa membaca kitab Allah, baca Quran. Yang kedua, wa aqamus salah, orang yang sentiasa mendirikan sembahyang. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang suka bersedekah. Sebagian rezeki yang Allah Taala berikan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Salah satunya membaca Al-Quranul Karim. Sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pekerjaan yang paling baik atas muka bumi ini, belajar Quran dan mengajar Al-Quran kepada manusia. Bila sebut orang belajar Quran dan orang mengajar Quran, dua golongan ini sentiasa mulut basah dengan kalam Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan Al-Quran dikira pahala setiap huruf. Quran ni kita baca setiap huruf dikira pahala. Bukan setiap kalimah, bukan setiap ayat. Setiap huruf yang lalu daripada mulut kita, keluar daripada mulut kita, dicatat pahala oleh malaikat. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'asafal kiramil bararah. Wallazi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syakun falahu ajrani." Maksudnya, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir bacaan dia, kelak di hari kiamat dia akan duduk bersama para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia berat atas dia baca Quran, dia orang baru belajar, falahu ajrani, bagi dia 2 pahala. Orang yang mahir baca Quran, kata ulama, mahir di sini bukan semata-mata mahir baca je, termasuk dia beramal dengan Quran. Dia baca dan dia beramal. Sebab ada orang dia mahir Quran, lancar baca Quran tapi tidak beramal dengan Quran. Orang ni tidak dapat kelebihan, bahkan dilaknat. Quran laknat dia. Walaupun dia mahir baca, walaupun dia mahir hafal, tapi dia tak mahir beramal. Bahkan dia buat amalan bercanggah dengan Al-Quran ni, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Quran itu sendiri. Orang yang baca Quran dan fasih bacaan dia, bersama amalan dia menepati dengan ajaran Al-Quran, hari kiamat dia duduk dengan malaikat. Nak cerita tingginya kedudukan orang yang sentiasa mulut basuh Quran siang malam pagi petang. Nak mahir baca Quran kena baca siang malam pagi petang. Kalau baca Ramadan sekali je, setahun, sebulan je baca Quran, jawab dia tak mahir. Walaupun pernah baca Quran ngetuk khatam berkali-kali waktu-waktu budak hari tu, tapi kalau baca setahun sekali, jawab dia tak mahir. Orang hafal Quran sekalipun, kalau imam semata-mata Ramadan je, boleh tengok ada imam walaupun Quran duduk depan, baca tak lancar. Sebab apa? Bukan hari-hari dia jadi imam. Bukan hari-hari dia baca Quran. Ramadan je baca Quran, menyebabkan bacaan dia tak lancar. Orang lancar baca Quran ni, pastilah orang ni sentiasa dengan Al-Quranul Karim. Sentiasa siang malam dia membaca Al-Quranul Karim, barulah bacaan dia jadi mahir dan lancar. Dan orang yang baca Quran dalam keadaan payah, ni cerita orang baru belajar. Nak betul kalimah dia, makhraj huruf dia, sebutan kalimah dia, nak lancar satu-satu ayat tu berat. Falahu ajrani, Nabi kata bagi orang ni 2 ganjaran pahala. Yang pertama, pahala atas baca Quran, tetap boleh. Yang kedua, pahala atas payah dia baca Quran tu. Jadi ada kesungguhan dia di situ nak betul bacaan dia. Walaupun berkali-kali dia ulang. Berkali-kali dia ulang, berkali-kali lagi pahala atas diri dia. Nak cerita Quran ni, tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi. Kok ke mana untung? Orang baru belajar untung, orang yang mahir lebih-lebih mendapat keuntungan yang besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat ganjaran yang sangat besar. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah SAW, masalul mu'min allazi yaqra'ul Qur'ana kamasali utrujah rihat tayyibun wa tamhat tayyib, wa masalul mu'min allazi la yaqra'ul Qur'an kamasali tamrah la riha laha wa tam'uha hulwun
Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah rihat tayyibun wa tam'uha murrun. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salih hansalah laisa laha rihun wa tam'uha murrun. Maksudnya daripada Abu Musa al-Asy'ari katanya, sabda Rasulullah SAW, perumpamaan orang beriman yang baca Quran seperti buah utrujah. Buah utrujah ni Nabi kata bau dia sedap, rasa pun sedap. Bau dia sedap, rasa pun sedap. Dan bandingan orang beriman yang tidak baca Quran seperti buah tamar, buah kurma. Buah kurma ni Nabi kata bau dia tak ada, tapi rasa dia manis. Dan bandingan orang munafik yang baca Quran seperti buah raihanah. Buah raihanah ni Nabi kata bau dia sedap, rasa dia pahit. Dan bandingan perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran seperti buah hansalah. Buah hansalah ni Nabi kata bau dia tak ada, rasa dia pahit. Nabi SAW buat perumpamaan orang beriman yang baca Quran dengan yang tak baca Quran. Begitu orang munafik yang baca Quran dengan yang tak baca Quran. Orang beriman yang baca Quran ni macam buah utrujah. Utrujah ni buah dia, sifat dia, bau dia harum semerbak. Rasa dia cukup enak, cukup lazat. Kalau tempat kita ni durian, bau tu semangat dah. Setengah orang duit tak ada. Tengok durian jual, berhenti kereta, congok duduk depan. Ambil bau tak apa dah. Pas cukup duit, pergi beli. Cakap pun sama juga. Boleh bau je. Jadi dah. Nak cerita hebat durian ni. Bau tu semangat dah. Bila makan, ramai mana rebah masuk hospital sebab darah tinggi. Terlupa dia ada darah tinggi. Sedap makan dia. Naik habis darah tinggi macam mana. Baik. Jadi buah utrujah ni bau dia harum semerbak, rasa dia enak lazat, enak dan lazat. Orang beriman ni, iman hak duduk dalam dada ni baik, comel. Bila dia baca Quran, seri keimanan dia tu akan terserlah sampai keluar. Dia akan ada seri keimanan dia. Sebab tu kalau kita pandang wajah anak-anak yang hafal Quran, yang baca Quran tu, kan muka dia comel. Muka dia comel. Orang kata qurratu a'yun, sejuk mata memandang. Kalau kita banding anak-anak tahfiz dengan anak-anak sekolah biasa, padahal dua-dua sekolah, dua-dua belajar dengan guru masing-masing. Bahkan hak sekolah biasa ni ada CJ. Kau tengok pas masa depan ni boleh masuk universiti seumpamanya hak ni pula sekolah hafal Quran je. CJ pula kebanyakannya tak laku pun. Tapi perbandingan wajah tu sangat ketara. Hak ni wajah sejuk mata, sejuk hati tengok. Hak ni pula tak nampak wajah seri tu. Sebab apa? Sebab hak anak hafal Quran ni siang malam pagi petang, makanan dia Quran. Baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran, baca Quran, hafal Quran. Sehingga timbul keserian pada wajah-wajah mereka. Hak ni pula matematik, sains, bahasa Inggeris, duk sibuk hak ni. Hak dunia ni. Walaupun dia bersungguh juga, tak tidur malam juga, pening juga kepala, bersungguh-sungguh atas pengajian dia, tapi tak timbul keserian pada wajah. Orang beriman yang baca Quran macam buah utrujah.
Nah, Harun semerbak bau dia rasa dia cukup enak. Imam hok duduk dalam dada comel. Baca Quran terserlah keserian dia sampai keluar. Nampak di luar. Nah, tengok wajah-wajah ahli Quran. Ada ahli-ahli Al-Quran. Imam Sudaih dan imam-imam besar di tanah haram, di tanah haram. Tengok wajah-wajah mereka. Misyarul Rasyid. Nah, wajah mereka cukup nur. Cukup nampak ada cahaya, ada seri pada wajah mereka. Dan bandingkan orang beriman yang tak baca Quran, macam buah taman, Nabi kata. Buah taman ni rasa dia, bau dia tak ada, tapi rasa dia manis. Buah kurma kita makan malam-malam buka puasa. Nah, ada bau tak? Memang tak ada bau, tapi bila makan manis. Nah, kita kalau pergi Mekah ke Madinah kan, ziarah wajib kebun kurma, pasar kurma. Bila sampai pasar kurma, orang kita ni apa dia buat? Ambil kurma cium. Perangai orang kita. Nah, suka cium. Cium. Nah, ambil je cium. Tak payah cium, kurma tak ada bau. Nah, bila cium ada bau juga pelik-pelik bau. Tu bukan bau kurma, tu bau tangan arak peluh dia. Kurma ni tak ada bau. Tapi bila makan dia rasa manis. Bau tak ada, rasa manis. Maknanya apa? Imam hok duduk dalam ni comel dah. Dalam dada tu ada imam, orang beriman ni. Tapi disebabkan dia tak baca Quran, keserian dia tak keluar, tak timbul di luar. Tu beza dia. Nah, hok baca Quran timbul ada keserian di atas imam dia dalam dada tu. Terselah sampai keluar. Hok tak baca Quran ni, nah, walaupun imam tu manis, imam duduk dalam je. Nah, tak timbul sampai keluar. Tak serlah sampai keluar. Nah, jadi situ kurang dia. Bila baca Quran jadi utrujah. Tak baca Quran jadi macam buah kurma. Nah, imam comel dah, cuma satu baca Quran je. Dia akan timbul keserian dia. Dan bandingkan orang munafik baca Quran dengan tak baca Quran pula. Orang munafik baca Quran macam buah raihanah. Buah raihanah ni Nabi kata, rasa dia manis tapi bau dia sedap, tapi rasa dia pahit. Bau sedap, rasa pahit. Makna keluar comel dalam buruk. Nah, kalau kita buah apa? Buah khini ke apa? Kan buah khini sebiji dia duduk dalam rumah. Lemah kita dengan bau dia. Sebiji je. Konya kuat bau, wangi-wangi. Nah, tapi bila koyak nak makan dia, penuh ulat atas bawah. Kalau kena atas ulat tu pahit. Pahit. Rasa dia sedap, wangi, bau dia sedap, harum. Tapi rasa dia pahit. Tak boleh makan, orang buang gitu je. Nah, yang peliknya, kulit dia tu sempurna. Tak ada lubang. Nah, kalau kod luar tu nampak ada lubang, kita boleh perasan lah ni mesti ada ulat dalam ni. Dah muka lubang besar-besar ni, ulat besar-besar masuk ni. Ni kulit dia hijau, kuning molek kulit dia. Satu lubang kecil pun tak ada. Tapi bila koyak dia ulat atas bawah, ulat ni masuk ke mana? Nak cerita ni lah orang munafik. Orang munafik, kita takkan nampak kafir dia. Orang kafir, kita nampaklah kafir dia. Dia sembah berhala, dia sembah lain daripada Allah Ta'ala secara terang-terang. Tu nampak kafir dia. Orang munafik ni kita takkan nampak kafir dia. Tak boleh tahu kafir dia. Sebab kita nampak dia Islam. Kita nampak atas sembahyang dia, nampak atas jubah kepiah dia, nampak duduk bergaul dengan orang Islam, duduk di masjid, mulut Allah, Allah, Allah. Ada selawat atas Nabi nampak. Jadi kat mana kita nak tahu dia kafir? Tak boleh tahu. Nah, kita tak boleh tahu orang munafik ni kafir sebab zahir dia Islam, tapi di dalam dia tidak ada iman.
Buah raihanah ni bau dia sedap tapi dalam dia buruk, pahit. Orang tak boleh makan. Makna orang munafik ni buatlah amal comel macam mana pun Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima sebab amalan dia ditolak oleh Allah Ta'ala sebab dia ni orang yang tidak ada iman. Ya. Macam buah yang bau sedap tapi dalam dia buruk, orang buang gitu je. Ya. Dan bandingkan orang munafik yang tak baca Quran seperti mana buah hanzalah. Ini teruk lagi. Buah hanzalah ni bau dia tak ada rasa dia pahit. Makna kot luar nampak buruk dah. Dalam pula buruk. Luar buruk dah, dalam buruk dah. Ni awal-awal orang buang dah. Mudah-mudahan kita ni jadi golongan yang pertama. Iman semua ada iman. Dan sifat iman yazid wa yanqus. Bertambah berkurang. Macam mana nak bertambah iman? Amal soleh. Buat ibadah. Di antaranya banyakkan baca Al-Quran. Dia menambah keimanan. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baca dah dia. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Maksudnya sesungguhnya Allah mengangkat darjat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan darjat golongan yang lain. Orang yang baca Quran, beramal dengan Quran dan berjuang ajaran Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala tinggikan darjat golongan ini. Dan Allah Ta'ala rendahkan golongan yang sebaliknya. Maknanya orang yang berjuang ajaran Al-Quranul Karim tidak akan hina. Almarhum Said Qutb rahimahullah, kesudahan hidup dia kena gantung. Pada zahirnya gantung ni sebab buat jenayah. Kalau tak, kalau gantung sampai mati. Dia digantung. Waktu nak digantung, wakil kerajaan bertemu Said Qutb, bawa surat argument. Kalau Tuan Syahid mengaku salah, Tuan akan merdeka bebas. Padahal dia ada peluang untuk hidup. Mudah je dia Syahid, dia mengaku kesilapan dia, dia pun bebas, boleh habiskan sisa hidup dengan keluarga. Tiba-tiba bila orang hulu peng ke dia, Tuan, sign je. Sign je, saya mengaku salah, cukup. Bebas, merdeka. Selamat daripada tali gantung. Tiba-tiba saya kutuk kata apa? Jari aku ni setiap kali sembahyang, jari ni adalah yang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali aku sembahyang, jari yang bersaksi 2 kalimah syahadah. Aku masuk penjara sebab memperjuangkan 2 kalimah syahadah itu. Dan aku dituduh macam-macam sebab memperjuangkan kebenaran 2 kalimah syahadah. Dan aku akan dibunuh ke tali gantung kerana 2 kalimah syahadah yang aku perjuangkan. Maka jari yang menyaksikan 2 kalimah syahadah setiap kali sembahyang ini sama sekali tidak akan menyentuh peng ini. Lalu dia pilih azimah.
Pilih azimah ni pilih mati. Seperti mana Masyitah di zaman Fir'aun, yang pilih direbus hidup-hidup dalam air yang menggelegak, yang mendidih. Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhuma di awal Islam yang pilih jalan dibunuh sampai mati. Sabran ala Yasir, bersabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sungguhnya janji untuk kamu syurga, kata Nabi. Lalu Sumayyah, Yasir keduanya pilih azimah. Pilih dibunuh sampai mati. Samalah yang berlaku kepada Syed Qutb rahimahullahu ta'ala. Bila diberi pilihan dunia ke mati, cara dia digantung sampai mati. Tiba-tiba dia pilih azimah. Dia pilih dia dibunuh. Dia tak nak teruskan kehidupan bersekongkol dengan orang yang zalim, menyokong kezaliman. Akhirnya dia digantung sampai mati. Bila dia digantung, adakah hina dia? Dia tinggal khazanah ilmu yang sangat berharga pada kita, tafsir Fizal Quran. Dia tafsir Quran 30 juzuk. Jadi pesaka dia kepada kita hari ini. Berjuta manusia ambil manfaat daripada tafsir dia untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mengangkat dengan kita ini aqwaman, beberapa kaum, kerana memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan ajaran Al-Quran. Dan Allah Taala hina orang yang lain. Kama Ataturk dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bawa ajaran yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Dihina sampai ke mati dia, hina dina akhir ni. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maksudnya bacalah kamu Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran dia akan datang hari kiamat memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Nabi sebut orang baca Quran ni seperti sahabat Al-Quran. Quran dia akan beri syafaat kepada sahabat-sahabat dia. Hari kiamat, Quran dia ada, Allah Ta'ala dia kata apa? Ya Allah, aku halang dia tidur di malam hari. Orang lain tidur nyenyak, letih, siang bekerja. Dia kerja macam orang lain juga, tanggung nafkah anak bini juga, tapi malam dia tak tidur, sibuk baca Quran. Aku halang dia baca Quran. Puasa pula, ya Allah, aku halang dia makan di siang hari. Al-Quran was-siyam yashfa'an yaumal qiyamah. Quran dan puasa dua-dua akan beri syafaat pada hari kiamat. As-sawmu junnah, puasa perisai daripada api neraka. Jadi orang baca Quran ni, Quran akan jadi penemang dia. Beruntung orang yang masuk kubur, bila mana masuk saja Quran temang dia. Ketika mana keluarga meninggalkan dia, harta benda meninggalkan dia, tiba-tiba amalan menemani dia. Dan salah satu amalan itu membaca Al-Quran. Al-Quran akan temang dia dalam kubur, cerah kubur dia, aman kubur dia, luah kubur dia, sejauh mata memandang. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW sabdanya, la hasada illa fisnatain, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatlu ana al-laili wa atra wa ana al-laili wa ana an-nahar wa ana an-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Maksudnya, tidak boleh hasad, tak boleh dengki, melainkan kepada dua golongan. Kita boleh dengki orang.
Melainkan dua golongan. Mana boleh kita dengki dua golongan ni, kena ada perasaan cemburu. Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu Al-Quran. Dia belajar Quran. Lalu dia baca Quran siang malam. Dapat ilmu, boleh baca Quran, boleh belajar Quran tu siang malam dia baca Quran. Yang kedua, orang yang Allah Ta'ala beri harta. Mudah dia dapat harta. Tapi bila dapat harta saja, fahuwa yunfiqu ana wa ana an-nahar. Siang malam dia sedekah. Orang yang dapat ilmu Quran, dia baca Quran siang malam. Hidup dengan Quran dia. Orang yang dapat harta, timbul amalan dia bersedekah. Pagi petang siang malam sedekah dia. Ni kita kena cemburu macam ni. Lain dia dua golongan ni tak boleh cemburu. Tak boleh hasad. Sebab hasad ni memakan kebaikan. Innal hasada ya'kulun hasanat kama ta'kulun narul hatab. Nabi kata sungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana air makan api. Air makan api. Api makan kayu. Api makan kayu. Sebesar mana kayu, apa ni, 3-4 meluk balau. Bila dimakan oleh api, akhir jadi abu. Begitulah hasad ni, dia akan makan kebaikan-kebaikan kita. Sembahyang kita, puasa kita, zakat haji kita. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam min harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia mendapat pahala satu kebaikan, satu hasanah, dan satu hasanah menyamai 10 pahala. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya alif lam mim 3 huruf, 30 pahala. Makna kita baca Quran dikira pahala atas setiap huruf. Sebab tu tak rugi baca Quran. Baca Quran berjalan pahala. Dikira atas setiap huruf. Walaupun baca surah yang pendek sekalipun, Qul huwallah jadi ulang-ulang. Ketika Nabi SAW nak pergi ke perang Tabuk, ada seorang sahabat dia sakit ternak waktu tu. Nama dia Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni. Nabi SAW tinggal dia sebab dia sakit, dia tak boleh berperang. Bila sampai di Tabuk, Nabi dapat perkhabaran daripada malaikat, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni ni meninggal dunia. Lalu Nabi panggil sahabat sembahyang jenazah gaib kepada Muawiyah bin Muawiyah ni. Selepas beri salam, Nabi beritahu sahabat, jenazah Muawiyah telah disembahyangkan oleh 70,000 malaikat. Terkejut sahabat di medan perang, kenapa jadi begitu ya Rasulullah? Dia tak datang perang pun, dia tak mati syahid pun, dia mati sakit. Tiba-tiba 70,000 malaikat sembahyangkan jenazah dia. Lalu Nabi kata ini disebabkan Muawiyah bin Muawiyah al-Muzni ni dalam keadaan berdiri dan berbaring, dia suka baca surah Al-Ikhlas. Maknanya amalan sahabat ni baca Quran mudah je. Dia baca Qul huwallah je. Baca surah Qul huwallah je. Pagi petang siang malam. Dia ulang-ulang surah ni. Siang malam pagi petang, daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Sihat siapa sakit, siapa ke mati. Ni yang diulang-ulang. 70,000 malaikat sembahyangkan jenazah dia.
Kalau baca qul huwallah 70,000 malaikat semayangkan jenazah dia, bayangkanlah hak khatam Quran 30 juzuk. Hak sebut tadi Imam Syafi'i bulan Ramadan setiap hari 2 kali khatam Quran. Siang 30 juzuk, malam 30 juzuk. Siang 30, malam 30. Nah, bayangkanlah 30 juzuk, sedangkan setiap huruf 10 pahala. Nah, setiap huruf 10 pahala. Baca Quran berjalan pahala. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, daripada Nabi SAW sabdanya, Allah Ta'ala berfirman, man syaghalahu al-Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'il kalam ka fadlillahi ala khalqih. Maksudnya sesiapa yang disibukkan dengan membaca Quran dan ingat aku, kata Allah. Orang yang kerja dia sibuk dengan baca Quran, dengan zikir, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak sempat meminta kepadaku. Mana mulut dia baca Quran je, tak ada nak berdoa, tak ada minta doa apa-apa, baca Quran je, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik pemberian yang aku berikan kepada orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkataan yang lain adalah seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas sekalian makhluk ni. Orang ni berdoa, berjajang duk doa, hari-hari berdoa. Hak ni pula tak doa, baca Quran je. Dia baca Quran, sedangkan dia hajat, ada hajat keperluan dia. Nak hajat nak rezeki, hajat nak anak cerdik, nak anak berjaya dalam kehidupan, nak anak jadi anak soleh, anak solehah. Nah, dia pun ada penyakit, dia hajat supaya penyakit dia hilang. Hak ni baca Quran. Hak ni pula berdoa. Allah Ta'ala beri hak baca Quran, siapa tak sedang berdoa, sibuk baca Quran, lebih daripada hak berdoa. Nak cerita lebihnya Al-Quran ni. Nah, sebab tu obat yang paling mujarab baca Quran. Ada samping ikhtiar makan obat dan seumpamanya. Nah, orang baca Quran di samping dia makan obat, nah, dia berdoa cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai masalah dia. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah SAW bersabda, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Maksudnya sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badan sesuatu dari Al-Quran adalah seperti rumah yang roboh. Maknanya orang yang satu ayat pun tak keluar Quran daripada mulut dia, satu kalimah pun tak keluar, satu ayat pun tak keluar. Nah, dalam rongga tak ada langsung Quran, baca pun tidak, dengar pun tidak, macam rumah yang runtuh. Nah, mana hancur kehidupan orang macam ni. Nah, lara dia. Nah, sebab tu kita kok mana kena baca Quran, kena banyak dengar Quran. Nah, sebab Quran ni jangan kata baca, dengar sahaja, tak, dia memberi kesan yang besar. Walaupun semata-mata dengar. Ada seorang sahabat, dia kulit hitam. Nah, waktu duduk bersama Nabi SAW, dia banyak tanya Nabi SAW. Lepas tanya. Nah, lalu saya nombor tegur dia, la yuski ala Nabi, jangan beratkan atas Nabi SAW. Banyak sangat mu tanya ni, menyusahkan Nabi. Tiba-tiba Nabi tegur saya nombor, da'hu ya ibn Khattab, tinggal dia wahai anak Al-Khattab. Jangan cara dia. Mana hak dia buat tu tak salah. Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Ketika itulah turunnya surah Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahr lam yakum syai'an mazkura. Bila turun surah ini, Nabi pun baca.
Kebetulan sahabat hak kulit hitam tadi, sebab dia banyak tanya Nabi, dia duduk depan sekali. Dia duduk di sini Nabi SAW waktu turun surah Al-Insan. Dia pun, bila Nabi baca, dia pun dengar. Sahabat lain dengar. Falamma balagha sifatu min sifatil jinan, bila Nabi baca surah Al-Insan tadi, sampai kepada ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat syurga. Ya, bila sampai ayat cerita tentang sifat-sifat syurga, zafrah. Tiba-tiba sahabat hak kulit hitam, hak Sayyidina Umar marah tadi, menjerit dengan satu jeritan. Akhraja nafsuh, lalu keluar nyawa dia. Mana mati dia? Di sisi Nabi SAW, di hadapan sahabat, di hadapan Sayyidina Umar. Baru sekejap Sayyidina Umar marah sahabat ni. Tiba-tiba mati ketika Nabi baca surah Al-Insan bila sampai ayat menceritakan tentang sifat-sifat syurga. Bila meninggal sahabat yang kulit hitam ni, Nabi kata apa? Akhrajat nafsu sahibikum asyauku ilal jannah. Sungguhnya telah keluar nyawa sahabat kamu ni. Punca kematian ni bukan sebab kena stroke, bukan darah tinggi kecil manis. Punca kematian dia asyauku ilal jannah, sebab teramat rindu kepada syurga. Rindu yang teramat, Allah Ta'ala campur perasaan rindu pada syurga. Dengar ayat tentang syurga tadi, Allah Ta'ala campur dalam hati dia perasaan rindu yang teramat pada syurga, sehingga keluar nyawa dia. Ini cerita dengar orang baca Quran. Baca Quran sendiri lebih-lebih lagi. Nah. Daripada Abdullah bin Amr ibnu Al-As, Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran iqra warattil wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa innaka manzilataka inda akhiri ayah taqra'u biha taqra'u biha. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil, dengan tajwid, seperti engkau membacanya di dunia, kerana kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Maknanya kita baca Quran satu-satu naik, tengok sampai mana kita baca. Setiap kali ke depan kita baca, maka naiklah martabat pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW wafatnya sahabat 70 orang dalam peristiwa Uhud, waktu nak tanam jenazah, siapa yang Nabi dahulukan tanam jenazah Uhud? Nabi tanya, siapa hak paling banyak hafal Quran? Hak paling banyak baca Quran, hak paling banyak hafal Quran. Bila sahabat kata, ni orang yang paling banyak, dia nombor satu, dikebumikan. Nah, kemudian diikuti orang selepahnya. Waktu Nabi SAW nak lantik panglima perang, Nabi tanya sahabat, siapa di kalangan kamu yang sudah hafal surah Al-Baqarah? Saya ya Rasulullah, ada sahabat mengaku. Kamu jadi ketua, kata Nabi. Nabi lantik terus. Nah, menunjukkan betapa hebatnya orang yang baca Quran, sementara yang beramal dengan ajaran Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.